Jadi itu maksudnya bermuamalah dengan Al-Quran, ya, bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi kita sebenarnya apabila kita nak bermuamalah ataupun berkira bicara, ya, dengan Al-Quran ini, ya, dalam Al-Quran ini ada 3 perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dia sebuah Al-Quran itu, dia ada 3 matlamat, ya, 3 perkara yang patut kita ambil kira. Jadi dalam Al-Quran ini, apa perkara yang kita nak buat ialah, ya, kita kata ada 3 perkara yang mesti kita, ya, ambil kira dalam Al-Quran. Ya, pertama kita kena tahu, ya, maksud-maksud, ya, yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada 6,666 ayat. Jadi semua itu adalah, ya, kita kena tahu apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan larang. Dan yang pertama, ya, dalam Al-Quran itu dia menyuruh kita membetulkan akidah. Membetulkan akidah. Akidah ini ialah, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara kebetulan kita dah bincang pada malam yang lain, ya, berhubung dengan akidah, iaitu, ia berhubung dengan rukun iman dan seterusnya. Jadi kita di sini, kita pada malam ini kita tak akan bincang perkara berkaitan dengan akidah, kerana akidah itu kita dah bincang, ia pada malam lain. Ini satu malam, ia yang kita pilih untuk, ia kita bincang tentang akidah. Jadi sebenarnya yang pertama kita kena bincang ialah, ia apa yang ada dalam Al-Quran, ialah perkara yang berkaitan dengan, ya, apa yang mesti kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut dalam Al-Quran.
Jadi berhubung dengan akidah ini dikata kita mestilah membetulkan akidah, membetulkan akidah kita, pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti yang dikatakan bersyirik. Bersyirik itu ialah menyekutukan kekuasaan Allah, menyamakan kuasaan hamba makhluk dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan akidah yang mesti kita jaga, yang tak boleh kita lakukan. Kemudian berhubung dengan gambaran-gambaran, cerita-cerita yang berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan akidah dalam Al-Quran, kita kena tahu supaya jangan sampai kita kata kita dah percaya kepada Allah tapi kita buat benda-benda yang Tuhan gambar benda ni tak betul, tak boleh buat, tapi kita buat. Jadi kita faham. Jadi kebetulan perkara yang berkaitan dengan akidah iaitu iman ini, kita dah bincang pada malam lain lah. Dan yang kedua, perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, ini pun kita dah bincang pada malam yang dulu-dulu, iaitu takrir karamatul insan wa huquqihi, memastikan manusia ini adalah makhluk yang mulia. Kita tak boleh hinakan kita ini menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal bahawa kita adalah satu daripada makhluk Allah yang banyak itu, malaikat, jin, syaitan, binatang dan sebagainya, itu makhluk Tuhan. Tapi Allah pastikan bahawa yang paling mulia daripada kejadian-kejadian yang Tuhan jadi itu adalah manusia. Jadi kita tak boleh meletakkan diri kita ini ke tempat yang berbeza daripada apa yang Tuhan letakkan. Dan kita manusia ada hak-haknya, ada tanggungjawab sama ada kita kepada orang lain ataupun orang lain kepada kita, dan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai hak yang mesti kita jelaskan dan kita tunai supaya kita tidak terlanggar daripada apa yang Tuhan tetapkan. Kemudian malam ini sebenarnya kita nak bincang tentang perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga yang mesti kita ambil kira ialah beribadat, beribadat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Satu, kita kena beribadat, dan bukan sekadar beribadat, kita kena bertakwa. Kita selalu sebut kata takwa. Takwa itu kata Arab lah, tapi sudah pun dijadikan perkataan itu digunakan dalam bahasa Melayu. Sebut perkataan takwa, orang boleh faham. Beribadat, ini satu perkara tuntutan yang ada dalam Al-Quran yang tak boleh kita tinggal ataupun kita cuat, tak boleh ataupun kita abaikan, tinggalkan begitu, kita tak buat. Itu benda-benda perkara yang mesti kita ingat. Jadi perkara yang ketiga berkaitan dengan kita berhubungan, bermuamalah, berkira bicara dengan Al-Quran ini ialah kita ada satu perkara yang kita kena ambil daripada Al-Quran ialah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat mana kita beribadat? Adakah kita sembahyang saja beribadat, puasa saja diberi ibadat, zakat saja dikatakan ibadat, ataupun naik haji saja dikatakan ibadat? Manakala yang lain semua kita kira bukan ibadat, maka kita pun tak buat. Ibadat kepada Allah ini sebenarnya banyak. Hatta kita pergi kerja hari-hari itu pun adalah termasuk dalam ibadat. Sebab tu apa boleh kita kerja-kerja harian yang kita buat tu, makan gaji, berniaga dan sebagainya, itu bukan ibadat, maka kita tak boleh langgar peraturan-peraturan yang ada dalam Al-Quran. Apa boleh kita langgar dalam
peraturan-peraturan yang ada dalam Quran berkaitan dengan kerja itu, kita sudah melanggar ataupun membuat perkara yang bertentangan dengan ibadat, maka kita berdosa. Berapa ramai orang bekerja, dia untuk dapat duit, tapi dia berdosa. Pasal dia tak patuh peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kita buat kerja berjual beli, berniaga, bekerja makan gaji, pegang amanah, tanggungjawab, orang yang berobat kepada kita, itu semua adalah termasuk dalam peraturan menunaikan ibadat. Kita buat, tapi kita tidak dinamakan beribadat. Mungkin kadang-kadang kalau tak ada apa-apa yang berkaya pun yang salah, tidak dapat apa-apa pahala. Kalau ini betul dengan peraturan dalam peraturan, dapat pahala sebagai ibadat. Tapi kalau ibadat itu tidak ditunaikan dengan sempurna, maka berdosa. Ramai orang bekerja, tapi hasilnya dia dapat dosa. Selain dapat duit, dapat dosa. Pasal kerja itu tidak menjadi ibadat. Jadi ibadat ini bukan sekadar sembahyang dan puasa. Dia sahaja. Jadi kita kena tahu. Jadi perkara yang ketiga yang disentuh dalam Al-Quran ialah beribadat kepada Allah. Satu. Di samping kita beribadat, masa kita beribadat itu kita kena ada bertakwa. Takwa ini takut. Sebenarnya ada orang takut kan? Takwa ini takut kepada Allah. Sebenarnya kita tak perlu takut. Tak perlu takut. Allah tak perlu ditakuti. Macam takut pada harimau, serigala, binatang buas, bukan. Takut pada Allah artinya kita tunai segala perkara yang disuruh dan tinggalkan perkara yang dilarang. Itu mana takut. Jadi orang yang bertakwa ini yang disebut dalam dengan pengertian takut. Tapi takut dia bukan takut maknanya takut sehingga dia lari. Tapi takut di sini ialah dia dekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itu dipanggil takwa. Takut yang sebenar. Jadi perkara ini banyak. Perkara ini banyak dan panjang. Di sini dikatakan dalam Al-Quran penuh dengan kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca Al-Quran, setiap tempat dalam ayat itu ada perkataan ataupun pengertian makna memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wajib. Kita tak boleh hina Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dalam Al-Quran dikata secara keseluruhan Al-Quran itu penuh dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah ayat mana pun, daripada Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas. Penutup ayat Al-Quran ialah surah Qul a'udzu birabbin nas. Pembukaannya ialah Fatihah, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Pada mula setiap daripada awal muka Al-Quran itu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia mula dengan pujian kepada Allah sehinggalah ke peringkat akhir Al-Quran yang kita baca itu 30 juzuk itu dia berakhir dengan pujian juga. Yang terkandung dalam maksud surah Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang terakhir ialah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kenapa sebenarnya kita perlu mengikut Al-Quran? Kenapa kita perlu kepada membaca dan mengikut apa yang disuruh dalam Al-Quran? Kerana dia kata la yujad kitabu haflin fi hadza kullihi. Tidak ada satu kitab pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kitab manusia. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi sebelumnya dan sehingga kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satu kitab pun yang lain daripada Al-Quran, melainkan Al-Quran dia penuh
dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran juga merupakan kitab yang paling jelas, ablang, maknanya paling jelas keterangan-keterangan berhubung dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan orang Islam, sama ada beribadat ataupun lain-lain. Jadi kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya Al-Quran menerangkan perkara yang berkaitan yang nak ditahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang paling jelas. Jadi kita baca dan kita faham apa maksudnya. Wa arwa' uslubin, dan dia merupakan penyampaian ayat-ayatnya sangat cantik. Sangat cantik. Ada tempat yang kalau kita baca kita tersenyum. Ada tempat kita baca kita rasa takut. Ada tempat kita baca kita rasa nak menangis. Orang baca nombor pun kadang-kadang tak menangis. Tak, bukan main lagi. Pengarangnya tarang dengan ayat-ayat yang sangat menyentuh, tapi tak menangis. Tapi Al-Quran kita baca, kalau kita faham, maka kita rasa keluar air mata. Jadi begitu. Al-Quran ini dia merupakan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jelas, dan bahasanya juga sangat cantik. Seronok apabila kita baca. Sebab itu orang boleh buat lagu. Kita tak pandai pun, tak faham pun, seronok juga rasanya tak. Tengok orang baca Quran itu sedap. Sedap. Tak faham pun, tak. Selain juga Al-Quran. Jadi mana-mana kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dah kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Muhammad, maka Al-Quran lah paling jelas. Karena itu kita kena baca Al-Quran dan kena tahu apa maksudnya. Sebab itu saya kata, kalau saya kata belajar bahasa Arab untuk mengetahui isi Al-Quran adalah wajib. Wajib sebenarnya. Dan apabila dikatakan wajib, sebenarnya berdosa kalau kita tak pandai bahasa Arab. Pasal apabila kita tak pandai bahasa Arab, kita akan langgar apa-apa peraturan yang ada dalam Al-Quran. Tuan tak tanya tak besok pasal apa kamu? Buat, kemudian kita terjawab. Saya tak faham bahasa Arab. Pasal apa tak faham bahasa Arab? Ini kita cakap. Pasal apa tak faham? Kita kata kita tak belajar. Tak boleh tak belajar. Sebab belajar itu wajib. Jadi dia kata innaka awwal ma taftahul mushaf tajid as-sana' 'ala Allah tabaraka wa ta'ala yuwajibuka fi awwal suhurihi fi fatihatil kitab allati iftarada al-islam tilawatahu fi kulli rak'atin min as-salawati al-khams. Maknanya kata dia, sesungguhnya engkau, kata dia, mula-mula sekali apabila kau buka Al-Quran, maka engkau akan jumpa ayat Al-Quran yang pertama. Dalam Al-Quran itu, ayat yang pertama dalam Al-Quran itu, dia merupakan ayat memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita puji seorang, kita tak boleh mengumpat dia di belakang. Kita depan puji, belakang kita mengumpat, kita tak ikut. Maka orang yang puji depan, umpat di belakang, itu orang itu tak panggil orang Islam. Sebaliknya dia panggil orang munafik. Munafik inilah orang mengada-gada dalam bab agama. Apabila kita baca Al-Quran, kita tahu kita dah memuji Allah. Tapi di belakang mata kita buat benda yang Allah larang. Jadi kita situ sebenarnya sudah tidak lagi dikatakan orang-orang Islam yang sebenar. Tadi as-sana', mula saja kita buka Al-Quran, kita jumpa ayat yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca. Kita baca itu bukan sekadar kita baca, biasa-biasa je, tapi kita baca dengan menunaikan perintah. Allah wajib kita baca. Bila sebenarnya kita baca ayat yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, itu ialah ayat yang pertama dalam Al-Quran, bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim,
ya, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah itu ialah pembukaan dalam sembahyang. Rukun tak baca tak sah sembahyang. Mula dengan ya ayat yang pertama, surah yang pertama. Kita dah puji Allah sebenarnya. Secara tak sedar, sama ada kita ya faham ke tidak, sebenarnya kita sudah pun ya menunaikan tanggungjawab, iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Fatihah. Dalam sembahyang pertama selepas kalau bersunat seperti mana doa iftitah dan sebagainya kita baca. Ya rukun sembahyang yang kedua ialah ya iaitu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih. Kita dah puji Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah ya yang Maha Pemurah dan Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita pujilah kepada Allah ya, puji dan berterima kasih. Alhamdulillah inilah puji dan berterima kasih kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi apabila kata Allah itu Tuhan sekalian alam, tak ada lagi manusia ataupun makhluk-makhluk lain yang boleh diangkat sebagai Tuhan. Apabila kita angkatkan benda lain sama seperti Allah, maka dikatakan kita syirik. Syirik adalah termasuk dalam dosa besar. Sebab itu kita tak boleh buat perkara syirik apabila kita dah baca Al-Fatihah dalam sembahyang. Sebab kita puji, ya, kita dah mengaku ya bahawa Tuhan itu adalah ya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan sekalian alam. Tak ada lagi Tuhan yang lain. Tak ada lagi Tuhan yang lain. Tapi kalau kita tak mengaku Tuhan, tapi kita buat dia, puja dia macam Tuhan, nak minta apa, minta dengan dia, tak minta dengan Tuhan, itu dah jadi syirik. Dah jadi syirik. Itu peraturan ya, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu dikatakan Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu sifatnya ya Pemurah. Segala benda yang kita nak semua dalam bagi. Tak usah minta dengan orang lain. Tak usah minta dengan orang lain ya. Tak dapat di dunia tak apa, Allah bagi di akhirat ya. Tapi kalau dapat di dunia ya, dalam keadaan Tuhan murka, maka di akhirat lagi kita akan dapat ya perkara-perkara yang menakutkan. Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih. Tak ada orang lain lebih pengasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Di mana tanda Allah itu pengasih? Sebab apa yang kita nak atas dunia semua Tuhan sediakan. Nak makan buah, nak makan nasi, nak makan ikan, siapa yang buat benda tu? Ada ke manusia boleh buat? Ya? Dia buat pokok, ya, ni pokok durian ni saya yang buat, kata dia. Maka keluar buah. Maka saya pun makanlah pokok yang saya buat. Tak ada. Ya, tak ada orang mengaku dia buat pokok durian. Ya, maka sebenarnya dia sudah pun dia mengaku diri dia Tuhan. Semua Tuhan sedia. Apa kita nak? Nak makan daging? Ya, Tuhan sediakan lembu, babi, ayam. Semua Tuhan yang jadi. Ya, tak ada apa pun yang kita ya guna di atas dunia ni ya apa ni yang ya kita buat sendiri. Kita rasa panas, kita cari kipas angin. Kipas angin tu mana? Angin tu Tuhan buat sebenarnya. Ini Tuhan yang sedia. Jadi Tuhan sedia semua. Itu sifat Rahim, pengasih ya, yang pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sembahyang, kita faham benda itu. Dan kita tak akan buat lagi selepas sembahyang perkara yang Tuhan larang. Pasal kita dah mengaku dan kita dah tahu ya siapa yang kita ya sembah dalam sembahyang. Ya, tak boleh lah ya dalam sembahyang kita sembah dia, kita puji dia, kita mengaku, tapi lepas sembahyang kita buat belaka bagi yang dilarang. Itu dikatakan munafik. Ya. Kemudian ayat berikut kita aku Tuhan itu ialah Maliki Yaumiddin. Tuhan itu ialah ya raja di hari ya hari utama. Hari utama ialah hari akhirat besok. Sekarang dah memang dia raja. Tak ada orang yang lebih besar, lebih mulia daripadanya. Raja segala raja ialah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Di akhirat pun dia juga raja. Maliki Yaumiddin, raja di hari akhirat besok. Yaumiddin itu ialah akhirat.
Jadi besok, adakah kita nak jumpa dengan raja kita tu, kita pergi dalam keadaan kita tu, dia buat dosa, penuh dengan dosa. Patutlah dosa itu tinggal di dunia. Dia tak jangan bawa pergi sampai ke akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena sentiasa beristighfar, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar supaya dosa-dosa yang kita buat dunia kita dah bawa dah, dia tak pikul dah, dia di akhirat. Ya, itu orang-orang yang ya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taklah pula dia kata ini tak pula dosa kecil begini. Kita buatlah kata dosa kecil. Ni ada dosa kecil, ya. Lama-lama dosa itu ni, ya, dibuat, ya, hari-hari misalnya, maka dia akan jadi besar. Dosa besar memang ada. Tapi dosa kecil yang kita buat itu, yang kita timbul hari-hari, lama-lama dia bukit. Sampah yang kecil itu pun, dia kalau kita buang hari-hari di tempat yang sama, dia jadi bukit sampah. Jadi besar. Jadi dosa kecil ni pun jadi dosa besar. Maka kita tak boleh buat. Ya, tak boleh, ya, lakukan. Dan ya, kita mengaku dalam baca Fatihah tu, mula-mula ni ayat mula-mula ni tak masuk lagi, ya, 6,600 ayat tu. Ya, ayat yang ya berikut iaitu ayat yang ke-5 dalam surah Fatihah yang kita mengaku. Iyyaka na'budu, yang kepada Engkau kita sembah, kita beribadat. Tak boleh beribadat kepada orang lain, tak boleh sembah orang lain. Pasal kita nak sesuatu benda, kita pergi sembah orang, ya, orang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ya. Sebab kita mengaku dalam ya, masa kita sembahyang, Iyyaka na'budu, kepada Engkau lah kami sembah. Kita tak akan sembah yang lain. Sembah yang lain tak jadi. Tak jadi Islam. Ya, tak jadi Islam. Itu yang kita takut. Ya, kalau kita sembah orang lain, puji orang lain, ya, maka kita tak jadi Islam walaupun kita sembahyang. Itu sangat menakutkan. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah ya kami minta tolong. Jadi kita minta tolong dengan Tuhan. Sebab dalam sembahyang, ya, berapa kali kita baca Fatihah? Ya, 17 kali paling kurang. Ya, sembahyang waktu 17 kali, 75 waktu 17 kali kita baca Fatihah. Kita ulang-ulang sehari semalam. Ya, sebab itu kita boleh lepas kita sembahyang itu kita buat. Sebab kalau kita buat, maknanya kita memperlekehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke kita pelekeh raja? Okey, kita sana raja, kita pelekeh dia depan dia, sekejap yang tendang dia. Ya tak? Berani ke? Tak berani, tapi jangan buat lebih daripada raja yang ada di dunia. Pada itu apabila kita sembahyang, kita betul-betul ya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan buat apa yang dilarang. Walaupun pada kita agak kecil, walaupun pada kita agak kecil, tapi benda itu Tuhan larang. Tak boleh buat. Ya. Iyyaka na'budu, kepada Engkau. Yang kita baca ni, kita mengaku ni, kita sebut setiap kali sembahyang ni. Harus sembahyang sunat lagi dah banyak kita sebut tu buat pengakuan. Tapi tak jadilah lepas buat pengakuan kita melanggar peraturan yang kita buat. Ya, Allah pun tak akan sayang pada kita. Pasal dia kata, kamu ni bohong. Ya, mengaku pada satu ketika, tapi melanggar ya peraturan yang kita buat ya pada masa yang lain. Orang itu kalau dalam bahasa Melayu ni dia panggil pokok anggur. Ada pokok anggur pernah? Pokok anggur ni dia bertukar warna. Ya, duduk tempat pokok hijau, warna dia hijau. Duduk tempat pokok warna hijau, dia warna hijau. Itu pokok anggur. Jadi kita ni tak boleh awal Islam jadi pokok anggur. Betul, pokok anggur. Saya buat pokok anggur lah. Ini pokok kan. Dia ada saat ini mendatang yang melompat-lompat di atas pokok, tapi dia akan bertukar warna. Pergilah tempat mana? Tempat warna putih, dia bertukar warna putih. Adakah kita nak jadi orang macam itu? Ya? Sebab kita dah minta, kita dah buat peraturan. Iyyaka na'budu, kepada Engkau sahaja kami sembah. Kita tak akan sembah orang lain. Kita tak akan minta kepada orang lain. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau juga lah yang kami minta tolong. Nak apa? Semua boleh kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita salah minta
dekat dengan orang lain. Ya. Ada orang kadang-kadang ya, pasal nak sesuatu, ya, kalau orang raya dia pergi rumah bos dia dulu. Mak ayah tak pergi lagi. Dia pergi rumah bos dia dulu pasal nak bawa dia bos. Betul. Ya, kita kena cari ibu bapa dulu. Sebab wujud yang kita di dunia ialah kerana ibu bapa, bukan kerana bos. Itu di antara benda-benda yang kita ingat apabila kita sembahyang. Sebab itu dah buat pengakuan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdina tu berilah petunjuk. Ihdi itu ialah dia beri petunjuk. Nah, itu kami berilah petunjuk kepada kami. Kita minta Allah beri petunjuk. Tapi setelah Allah bagi petunjuk, kita engkar. Tak betul. Ya, ihdinas siratal mustaqim, berilah kepada kami as-siratal mustaqim ialah jalan yang lurus, jalan yang betul. Kita tak mau jalan pada jalan-jalan yang salah. Tentang jalan yang betul, maknanya jalan yang ya, seperti mana yang Tuhan tetapkan. Ya, tenang supaya kita itu tidak tersalah jalan. Ya, ihdinas siratal itu digunakan titian di atas neraka itu. Sirat itu ialah jalan di atas ya, gaul neraka itu. Jadi kita minta di situ pun kita minta supaya kita tidak tergelincir. Jadi ihdinas sirat itu mempunyai pengertian sangat luas. As-sirat ialah jalan ataupun titian yang betul, yang lurus, ya, supaya kita tidak ya, terpesong daripada apa yang Tuhan kehendaki. Ya, tengok ayat pertama je ya, dalam Al-Quran, kita buka Al-Quran dan dia sudah mengatakan satu kewajipan kepada kita apabila kita sembahyang. Tak baca Fatihah, tak sah sembahyang, tak ada ibadat. Tak ada ibadat. Jadi kita kena baca. Apabila kita baca, kita tak boleh lah lepas kita baca kita ingkar. Sebab kita semua dah buat pengakuan, minta dan sebagainya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, berilah kami, ya, tunjuklah kami ya, jalan yang betul. Jalan yang betul, apa jalan yang betul? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang betul itu ialah jalan yang di mana apabila kita jalan itu Allah akan bagi kita nikmat. Orang dahulu ya, dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat nikmat. Nikmat ini bukan sekadar nikmat atas dunia, tapi nikmat dalam syurga, dalam kubur. Dalam internet ada satu daripada sahabat Nabi itu digali kuburnya atas perintah tertentu. Dan apabila dia keluar dari kubur dia tak hancur. Hatta kain dia beribu tahun dulu mati syahid. Kain dia pun tak masih lagi keluar. Ini orang-orang yang dapat nikmat. Ya, orang-orang yang dapat nikmat. Ada satu cerita di Indonesia. Ini juga dalam internet. Kalau baca dalam internet itu macam-macam benda kita tahu. Ya. Satu kemudahan. Ada satu perempuan tu dia mati. Perempuan, ya, dia mati. Suami dia mati dulu. Tengok orang-orang yang baik. Ya, Tuhan nak tunjuk. Ya, orang baik. Ya, suami dia mati dulu. Dan dia masa dia hidup tu dia sangat patuh kepada perintah ataupun ya, kepada kepada suami. Dia sangat patuh kepada suami. Membaca Al-Quran, dia suka baca Quran, dan dia sangat ya, sangat sayang kepada suami. Patuh segala apa yang suami suruh, yang baiklah. Kemudian dia mati. Ya, dia mati. Sebab dia mati, anak dia pula yang selalu bermimpi. Selalu bermimpi. Bukan sekali, banyak kali bermimpi. Dia minta anak dia tu pindahkan kuburnya, letakkan di sebelah kubur suami dia. Dia dah mati, suami dah mati. Ya, dia dah mati. Jadi benda mana nak tunjuk. Atas dunia pun ada tunjuk orang baik, orang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia suka baca Quran, ibadahnya tak tinggal, dan
dan dia memang dikenali orang yang taat kepada suami. Jadi kita tak perlu main-main lah. Suami pula jangan besar kepala pula. Isteri dah tahan pada kita pun boleh duduk rekeng. Tak boleh. Tak boleh duduk rekeng. Dia tak kena lah. Jadi anak dia sentiasa bermimpi, sehingga dia rasa heran. Jadi orang dia cerita pada orang yang dia mimpi ialah mak dia itu yang dah meninggal berapa tahun selepas tu minta dipindahkan. Kubur dia letak pada sebelah kubur suami. Jadi dia rasa memanglah mimpi ni kadang-kadang orang kata mainan tidur. Tak boleh percaya lah dalam kata. Orang pun tak boleh percaya. Tapi kerana terlalu sangat dia mendesak, selalu sangat dia mendesak benda yang sama. Sebab dia selalu dia termimpi. Datang aja mimpi dia benda yang sama. Akhirnya orang tempat itu pun tunaikan permintaan. Gali kubur dia, kubur dia dah banyak dia tak hancur. Banyak tak hancur. Banyak tak hancur. Kemudian dipindahkan sebelah suami, kubur suami. Jadi begitu. Kerajaan apabila kita buat benda yang Tuhan suruh, maka sebenarnya Allah tunggu. Tuhan ada tunjuk itu sebenarnya. Orang-orang yang baik, yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak semestinya orang macam mana, orang biasa je. Tapi dia tunai apa yang Tuhan suruh. Tak berlaku kepada suami, tak cakap kasar, tak cakap kasar. Ada orang berkata kepada suami, dia tak berkocok dengan suami puan tu, dia tak betul. Jadi maknanya nak kita disuruh bagus sebenarnya apabila kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran-ajaran sebagaimana ada dalam Al-Quran, maka kita akan diberi kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bila tidur di akhirat baru kita dapat, tapi di dunia orang pun dapat melihat kebenarannya. Jadi kita minta pada Tuhan bagi ada Fatihah. Kita minta berulang-ulang kali, sekurang-kurangnya 17 kali. Kalau orang banyak pula semayang, sunat berapa kali pula dibaca. Lepas kalau dibaca semayang semayang fardu, sunat sebab fardu ada. Tengah malam dia bangun lagi buat, misalnya, itu cara orang Islam. Dan kita akan sentuh cara orang Islam. Kita bukan sekadar semayang 4, 5 waktu saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim ialah sirat mana? Jalan mana? Iaitu alladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada orang-orang yang terdahulu, seperti nabi-nabi, para sahabat dan sebagainya. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan yang Tuhan marah. Ada Tuhan, jalan Tuhan bagi kepada kita. Kalau kita minta yang baik, Tuhan bagi yang baik, bagi nikmat. Dengan jalan yang betul kita minta tu, petunjuk Tuhan tu kita dapat nikmat. Tapi ada kalau kita salah minta, dia bagi juga, tapi dia bagi jalan al-maghdub, iaitu jalan yang Tuhan marah ke atas seseorang. Ada orang kata kumpulan-kumpulan di bawah ini ialah golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang tidak beriman. Jadi ghairil maghdub ialah jalan-jalan yang bukan jalan yang engkau marah, engkau tak suka, ke atas orang tersebut, walad dhalin, dan bukan jalan yang sesat. Kita kena jauhkan diri daripada jalan yang sesat. Jadi itulah Quran, kita baca Al-Quran, kita sudah pun diberi satu petunjuk bagaimana cara hidup yang sebenar. Cara hidup yang sebenar yang sepatutnya kita dapat. Dan ini mestilah kita kena baca Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu yang memberi kita petunjuk. Di akhir surah pula kita baca Quran, kita baca Qul a'udzu birabbil nas. Kita minta jauh daripada orang-orang yang mengaku dia itu Tuhan.
Ada orang yang berpuji Tuhan, tak mahu Tuhan betul pun, dia kata saya ada kuasa, saya boleh buat lagu. Ya, jadi kita minta jauh daripada orang-orang yang sedemikian. Dan insyaAllah ya, kita akan sambung lagi pada masa yang lain, ya, pada waktu yang lain, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan bahawa amalan kita diterima, hidup kita diberi hidayah, petunjuk, dan diberi taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mati kita diterima. Tak apa mati kita tak diterima, ya, bila Tuhan terima mati kita, maka dia akan bagi kita, ya, segala perkara yang baik yang dijanjikan seperti mana yang ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah amma yasifun wa salamun alal mursalin. Jadi ada pengumuman